Okay, Assalamualaikum. Kita sambung balik topik kita. Sebelum ini kita dah bincang tentang keupayaan elektrod piawai. Okay. Kemudian sebelum itu cikgu dah masuk sel kimia. Okay, tentang sel kimia yang dikenali sebagai sel kimia ringkas. Dalam bahasa Inggeris simple chemical cell, iaitu ini ciri-ciri dia. Dia mesti ada dua kepingan logam yang berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Ini ciri-ciri sel kimia ringkas yang cikgu dah terangkan sebelum ni. Kalau masih ada yang tak berapa faham atau terlupa, boleh tengok baliklah buku teks ataupun video yang lepas. Jadi kita tengok sel kimia yang kedua. Sel kimia ni dia punya sel kimia ni yang pertamanya kamu kena tahulah dia punya cara kerja dia. Cara kerja dan okey, ini bentuk sel kimia ringkas di satu ni saja. Kalau dah lupa tu, tengok baliklah video-video atau baca kat sini cara kerja sel kimia ringkas dan juga kaitannya dengan proses pengoksidaan dan penurunan. Okey, kita tengok satu lagi jenis sel kimia, tetapi ini berbeza. Dia menggabungkan dua sel setengah yang mana masing-masing mempunyai nilai E0 berbeza. Okey, gabungan ini dinamakan sel Daniell. Sel Daniell. Untuk makluman, perkataan E0 ni adalah benda baru. Benda baru E0. Okey, sel Daniell. Okey, biasanya sel Daniell ni, bila sebut sel Daniell, dia punya pasangan logam dia biasanya zinc dengan copper. Dia punya pasangan logam dia. Walau bagaimanapun, konsep ini boleh kita pasang-pasangkan untuk logam-logam yang lain. Tetapi bila sebut sel Daniell lebih kepada gabungan antara zinc dengan logam, yang mana dua-dua logam ni dicelup ke dalam larutan garam ion masing-masing. Okey, dua larutan garam dihubungkan dengan titian garam atau dengan pasu beliang. Jadi ada dua radas yang boleh digunakan untuk menggambarkan sel Daniell. Okey. Okey, rajah menunjukkan sel Daniell yang menggunakan titian garam dan satu lagi pasu beliang. Okey, kalau kita asingkan seperti dua bika ini, jadi kita kena sambung dia dengan titian garam. Okey. Dan kita asingkan dua logam berada pada larutan ion masing-masing. Kalau zinc, dalam zinc mesti mengandungi zinc, ion zinc. Cuprum mesti mengandungi ion cuprum. Satu lagi radas seperti ini. Ini juga adalah sel Daniell. Okey, kelihatan dia disatukan tapi tidak. Walaupun dalam satu bika, tetapi diasingkan oleh pasu beliang. Ini namakan pasu beliang. Apa fungsi pasu beliang dengan titian garam ni? Fungsi dia adalah dia membenarkan ion-ion, nampak ada ruang-ruang kecil ni, membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Dia boleh mengalirkan ion-ion. Okey, mengalirkan ion, bukan mengalirkan elektron. Elektron tak boleh mengalir kat sini. Elektron pada litar saja. Okey. Okey, didapati dalam sel Daniell E0 bagi kedua-dua sel setengah. Okey, E0 ni nilai ini kamu dapati daripada siri E0 tu lah. Siri keupayaan elektrod piawai tu kan. Yang ni akan diberi lah. Sepatutnya diberi. Cikgu cikgu rasa tidak perlu dihafal nilai ni. Tapi mungkin kita ataupun kamu akan biasa jumpa ni, lama-lama kamu akan hafal kot.
Okey, benda ni cikgu ulang balik, benda yang baru tak ada ni Dulu kami tak pakai ni, kami hanya menggunakan siri elektrokimia. Cikgu rasa kali ni dah siri elektrokimia tidak digunakan, digantikan dengan yang lebih kompleks ni yang E-Not ni Okey. Kita lihat cara kerja dia lebih kurang saja cara kerja dia dengan sel kimia biasa, sel kimia ringkas. Okey, zinc dengan nilai E0 yang lebih negatif, maka zinc lah yang akan menjadi terminal negatif. Kan? Mana-mana negatif, dia akan menjadi terminal negatif. Mana-mana yang positif, terminal negatif tu maksudnya apa? Okay, nilai yang negatif, terminal negatif maksudnya zinc itu mudah melepaskan elektron, iaitu melakukan pengoksidaan. Tempat di mana proses pengoksidaan adalah anode. Manakala yang lebih positif adalah terminal positif. Apa yang kita boleh cirikan terpositif ni? Positif ni maksudnya copper dia kuranglah menerima membebaskan elektron, tapi dia punya ion dia cenderung menerima elektron berbanding ion zinc. Itu maksud positif tu. Kalau negatif, zinc ni yang mudah melepaskan elektron berbanding zinc ion ni sukar untuk menerima elektron. Itu ciri-ciri yang kita boleh dapati daripada nilai negatif atau positif. Okey. So, apa yang berlaku adalah zinc tadi, zinc memandangkan dia nilai negatif, maksudnya zinc tadi akan mudah membebaskan elektron. Dan ini persamaan dia. Persamaan ini kita panggil pengoksidaan. Kan? Membebaskan elektron ketika pengoksidaan. Manakala, elektron akan bergerak ke sini, pergi ke copper. Logam copper dia tidak menerima elektron. Cuma logam copper ni dia sebagai transit saja. Maksudnya copper, walaupun copper tu ada elektron, tapi copper tu tidak berubah menjadi copper yang lain. Copper tu tidak berubah menjadi negatif ke positif, tidak. Copper logam tetap sama. Yang terkesan dengan kedatangan elektron ini adalah ion copper. Ion copper yang ada dalam ni. Apa ada ion dalam copper sulfate? Ada ion copper 2+, ada H+, ada sulfate. Kalau sebelum itu ion-ion yang hadir di sini di larutan kuprum sulfat adalah ada 4 ion ada ion kuprum, ada ion hidrogen. Kuprum dengan sulfat memang ada. H+ ni datang daripada air, H+ dengan OH datang daripada air. Sebab dia nama dia larutan, bukan leburan. Larutan dia ada tambahan lagi H+ dengan OH dengan H+. Elektron yang datang tadi akan siapa yang akan terima? Yang terima adalah ion. Yang terima adalah ion yang positif. Ion negatif tidak ada apa-apa, dia hanya berada di dalam larutan itu saja. Jadi antara Cu2+ dengan H+, siapa yang akan menerima elektron ni? Kan? Kalau dulu kami pakai konsep siri elektrokimia, tapi sekarang kita pakai konsep E0 tadi bacaan E0. Jadi mengikut konsep E0, kita tengok Cu2+ dengan H+, dia punya E0 bagi sel setengah ni, kita dapati Cu2+ di bacaan dia 0.34 positif. Kalau H+ berapa? Kamu tengok pada siri E0 tadi, siri keupayaan elektron, kamu akan dapati H+ punya bacaan adalah kosong kan. Jadi antara 0 dengan 0.34, yang mana lebih positif? Cu2+ lah yang lebih positif kan. Jadi yang lebih positif, apa sifat dia? Akan cenderung menerima elektron. Jadi Cu2+ lah yang akan menerima elektron berbanding H+. Nampak sini. Cu2+, Cu2+ lah yang menerima, bukannya H+. Kat sini Cu2+ akan menerima. Jadi itulah tindak balas penurunan
yang berlaku di katod atau pada elektrod kuprum. Jadi ini persamaan ion keseluruhan. Okey, elektron mengalir dari elektrod zinc ke elektrod kuprum melalui wayar penyambung. Sel kimia boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Okey, ini pun benda yang baru, tak pernah ada dulu. Kita boleh wakilkan proses yang berlaku tu dalam bentuk notasi sel, yang mana anode ditulis di sebelah kiri. Okey, ini semua anode. Dan katod di sebelah kanan. Okey, yang ni satu ni, yang ni adalah yang katod. Ini katod. Ini katod. Okey, tengok kedudukan dia, kena hafal lah. Elektrod dekat sini. Elektrod tu yang tempat terminal logam tu. Okey, elektrod dekat sini. Dekat sini ada dia punya ion dia. Okey. Okey, ataupun bentuk macam ni. Notasi sel Daniell. So, benda ni boleh catat lah dalam buku nota kamu. Jadi kamu tengoklah mana-mana poin-poin yang penting yang selama cikgu bagi pencerahan ni. Kamu boleh catat lah yang mana penting-penting ke dalam buku nota. Walaupun ada buku teks, kamu buat dalam buku nota perkara-perkara yang penting-penting. Okey. So, kalau kita gabungkan dua sel Daniell ni, dua logam ni, kita akan boleh dapati nilai voltan. Okey, contohnya macam ni. Okey, dia akan bergerak. Bila elektron bergerak, maka ion pun akan bergerak juga kat sini, ion. Jadi bila ada pergerakan elektron, akan ada nilai voltan. Nilai voltan ni kita boleh ukur sama ada kamu tengok dekat sini secara fizikal kita nampak, atau secara teori kita boleh kira. Ni formula ni ini pun benda baru, dulu tak ada. Formula dia adalah E naught cathode tolak E naught anode. Okey. Ini jawapan dia. Okey, ini formula dia, kena catatkanlah. Okey, so itu sahaja proses. Okey, ada lagi sikit ini. Dari segi teori dah habis dah. Kita dah belajar dua sel kimia dan sel sel Daniell. Jadi yang penting dekat sini kamu kena tahu cara kerja dia. Dua-duanya lebih kurang sama je. Sel kimia ringkas dengan sel Daniell, cuma ada sedikit perbezaan. Dan sel Daniell lebih detail lah. Dia kena kira bacaan voltan. Bacaan voltan ni sebenarnya kita boleh tengok dari kalau eksperimen daripada nilai voltmeter tu ada nilai dia. Okey, ataupun dari segi teori dia kita pakai formula ini. Okey. Okey, kita tengok eksperimen menentukan nilai voltan dalam sel kimia. Tujuan menentukan nilai voltan dalam sel kimia menggunakan pasangan logam yang berlainan. Bagaimana logam yang berlainan dicelup ke dalam elektrolit mempengaruhi nilai voltan sel kimia. Hipotesis, semakin besar perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai pasangan logam, semakin besar nilai voltan. Okey, maksudnya semakin jauh jarak dia dalam siri keupayaan elektrod piawai tadi, makin jauh, maka sepatutnya nilai voltan dia semakin besar. Okey, pemboleh ubah manipulasikan pasangan logam berlainan, nilai voltan isi padu kepekatan elektrolit. Kita pasti ni sel kimia biasa ringkas ke atau sel Daniell Cikgu rasa ni tak boleh tengok nanti. Definisi operasi sel kimia. Voltmeter menunjukkan bacaan apabila pasangan logam yang berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit. Okey, bahan radas. Ini macam sel kimia ringkas tadi ni. Okey, dengan menggunakan kepingan logam dalam lautan garam yang dibekalkan, rancangkan eksperimen. Dia suruh kamu merancangkan sendiri. Dia tak ada tulis prosedur. Okey. Okey. Ini sama ada sel kimia boleh, sel kimia ringkas pun boleh, sel cikgu rasa ni sel kimia ringkas. Sel kimia ringkas boleh. Jadi kita pair-pairkan je lah.
pasangan-pasangan dengan pelbagai logam yang dicelup ke dalam satu elektrolit. Kalau kita tengok sel kimia ringkas, apa elektrolit yang digunakan? Kalau sel kimia ringkas, dia pakai lautan kuprum 2 klorida. Okey. Kalau sel kimia ringkas, biasanya elektrolit, ini kita panggil elektrolit yang boleh mengalirkan arus elektrik. Elektrolit ni kita tak kisah pakai apa-apa. Biasanya lah yang belajar dulu. Yang ni tak kisah kita pakai, asalkan dia boleh konduksi elektrik, kita akan guna lah. Itu yang konsep yang terdahulu. Berbeza dengan sel Daniell. Sel Daniell mesti dua ion yang sama dengan logam dia. Tapi kalau tengok sini, dia pakai copper dengan copper. Tapi cikgu rasa ni tak berkesan lah. Sepatutnya kita boleh ubah elektrolit yang lain. Okey, so cikgu rasa itu sahaja untuk topik kita setakat ini. Selepas ini kita akan belajar sel elektrolisis. Apa beza dengan sel kimia. Kalau yang lepas, topik yang dulu, silibus yang lama, kita belajar sel elektrolisis terlebih dahulu, baru kita belajar sel kimia. Tapi terbalik, kali ini kita belajar sel kimia terlebih dahulu. Okey, so itu saja. Yang penting dekat sini kamu tahu, okey, take note lah. Yang penting kamu tahu lukis radas dia, sel kimia macam mana, sel Daniell macam mana. Dua-dua tu sel kimia, dua-dua tu adalah sel kimia. Okey. Sel kimia ringkas dengan sel Daniell adalah sel kimia, iaitu perubahan tenaga daripada kimia kepada tenaga elektrik. Itu perubahan tenaga. Selalu dia tanya dalam peperiksaan, apakah perubahan tenaga dalam sel kimia? Jadi kamu jawab daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Poin yang kedua, kamu kena tahu nilai E0 tu lah, logam tersebut, supaya kamu boleh tentukan apa terminal negatif, tentukan terminal positif. Terminal negatif, kenapa terminal negatif? Terminal negatif ni tempat di mana logam melepaskan elektron, iaitu pengoksidaan. Mana-mana tempat berlaku pengoksidaan, itu adalah anod. Okey. Kemudian kamu tahu buat persamaan redox dia, persamaan pengoksidaan dan persamaan penurunan, dan lengkapkan dengan persamaan ion. Okay, itu sajalah. Cumanya sel Daniell ni lebih detail, ada penulisan, notasi sel, dan juga boleh kirakan dia punya bacaan nilai voltan dia. Ni sel ni ada pada sel Daniell. Okay, so itu saja kelas. Next video cikgu akan buat untuk sel elektrolisis, insyaAllah.